wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita pada kali ini kuliah Ma'arif, tazkirah ringkas berkaitan tajuk yang kita sambung daripada bacaan kitab Tamil Ghafilin, iaitu tajuknya berbunyi hak-hak berjiran. Kita telah baca konsep berjiran yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, telah menyebut maksudnya, iaitu jika kita tidak melakukan hak-hak berjiran ini di hari akhirat, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita, tak mau melihat kita, ya. Itu menunjukkan bahawa tuntutan berjiran ini sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pun menyebut, ya, bahawa yang dimaksudkan dengan hak berjiran itu iaitu kita kena melakukan perkara-perkara yang baik kepada jiran. Antaranya kita tak boleh buat penipuan ataupun penginayaan kepada jiran kita. Dan telah kita bincangkan tentang hak-hak berjiran itu dari sudut kita katakan hak satu hak, ada yang dua hak dan ada yang tiga hak. Ya, satu hak itu berjiran dengan, ringkasnya, satu hak itu ialah berjiran dengan orang musyrikin ataupun orang kafir. Yang dua hak itu berjiran dengan orang Islam, ya. Dan yang tiga hak iaitu berjiran dengan orang Islam dan juga dengan kerabat kita yang dekat. Itu yang dikatakan tiga hak. Dan hak-hak itu dia kata maksudnya semua ini, maksudnya jadi tuntutan yang disebut di sini maksudnya berjiran ini bukanlah untuk golongan-golongan tertentu sahaja, bahawa maksud di sini Allah menegaskan kepada kita bahawa berjiran itu hendaklah daripada semua kalangan manusia. Tak kiralah dia tu beragama Islam ke ataupun dia tidak beragama Islam. Maksudnya semua manusia itu dikatakan mempunyai hak, iaitu hak berjiran. Yang mana hak-hak ini perlu dilakukan, ya, kepada mereka yang menjadi jiran kepada kita. Jadi pada petang ini kita baca satu hadis yang berkaitan, yang Nabi tanya apa dia hak-hak jiran itu, kemudian Nabi cerita hak-hak jiran itu. Jadi hadis yang dikata ini kita bincangkan tentang hadis ini menyebut bahawa dalam hadis ini menyebut bahawa ada 9 hak. 9 hak berjiran yang kita kena lakukan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak-hak ini dikatakan sebagai satu ibadat. Bila kita lakukan dia, maksudnya ia merupakan sebagai satu ibadat yang kita lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ibadat-ibadat khusus yang kita lakukan seperti mana solat, puasa dan sebagainya. Okey, kita baca hadis yang disebut di sini dalam kitab ini. Abu Al-Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Al-Basri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma haqqul jari 'alal jar. Nabi tanya, ya, ma haqqul jari 'alal jar? Qal, ya, in istaqradaka agradtahu wa in da'aka ajabtahu wa in marida muttahu wa in isna'ana bika a'antahu wa in asabahu musibatun azzaitahu wa in asabahu khairun hanna'ahu wa in mata syahidtahu wa in ghaba hafizuhu, yakni manzilahu wa iyalahu wa la tu'zihi
biqanari qidrika illa an tuhdi ilaih. Maksudnya, ma haqqul jari alal jar. Nabi tanya, apa hak jiran terhadap jiran? Jawab Nabi. Nabi tanya, kemudian Nabi jawab. Ini satu kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran, kaedah mengajar. Dia tanya, kemudian dia jawab. Jadi sebab Nabi nak beritahu apa benda yang dimaksudkan itu, hak mahaqul jari ala jar tu, apa hak jiran itu. Qala, kemudian Nabi kata, in ista'radaka aghradtahu. Maksudnya, jika hutang, kata Nabi, jawab Nabi, jika hutang engkau hutangi. Yang pertama, hak jiran tu maksudnya bila dia memerlukan, dia nak berhutang dengan kita, maka kita kena bagi hutang. Kena bagi dia berhutang. Kalau dia ni, kita hak jiran lah, maksudnya kalau dia memerlukan kepada untuk berhutang dengan kita, maka kita kena bagi dia hutang. Itu yang pertama, dijelaskan di sini. Itu hak jiran. Ibadat, maksudnya ibadat tu, kalau dia minta hutang, kita kena bagi kepada dia. Tapi maksudnya di sini bukanlah hutang yang sembarangan. Kita kenalilah hak jiran kita itu, kan? Maksud kita kena mengenali jiran kita itu, apa keperluan dia berhutang itu. Kalau keperluannya berhutang itu untuk asasi, untuk makan, untuk keperluan hidup dia, kita tengok dia susah dan sebagainya, maka dalam hal ini melaksanakan ataupun melakukan memberi dia hutang itu merupakan satu ibadat. Kita membantu dia, itu hak kita, hak kita. Jadi hari ini mungkin ada jiran yang sebelah rumah kita tak kenal dia, kan? Itu yang konsep jiran tadi tu disebut awal-awal, dia kata jiran tu maksudnya kita kena buat baik dengan jiran, kena berbaik-baik dengan jiran, Jadi bila kita berbaik-baik, baru kita tahu budi perangai dia dan sebagainya. Bila keperluan itu diperlukan, maka ketika itu barulah kita rasa, oh dia ni perlu, kan? Tapi kalau kita tak tahu, dan apatah lagi kalau kita tahu dia ni berhutang dengan tujuan lain, nak beli benda-benda yang haram ke dan sebagainya, hari ini kan, katakan tengok kan, jadi itu tak boleh lah, maksud kita bagi dia berhutang, kerana itu kita bersebahat dengan dia. Tapi maksudnya kita kenali dia sebagai sahabat kita, kawan baik kita, maka kita kena bagi dia hutang. Itu merupakan satu tanggungjawab kita ataupun hak yang perlu jiran kita dapat kalau dia memerlukan. Kemudian yang kedua, wa in da'aka ajabtahu. Jika mengundang, engkau datangi. Jika dia jemput lah, kita katakan, dia jemput. Hari ini jemputan majlis perkahwinan, kan? Jemputan kata tahlil arwah, jemputan makan, doa selamat dan sebagainya itu, kan? Jadi apa program jemputan lah. Jadi jemputan yang maksud di sini bukan jemputan yang bermaksud ala maksiat, jemputan yang maksudnya dengan tujuan orang kata biasalah, yang tidak mengundangkan kita ke mudarat yang mendatangkan kita katakan maksiat dan sebagainya, maka kita kena hadir. Itu kan, maka sebab itu jemputan tu wajib kita hadir. Kalau tak dapat hadir, kita kena bagi tahulah yang kita tak dapat hadir. Jadi bila dia menjemput kita, maka kita kena hadir. Itu merupakan sebagai satu ibadat. Misalnya dalam majlis walimatul urus, kan? Jadi biasanya orang menjemput, kita kena hadirlah. Hari ini banyak jemput pakai WhatsApp saja, kan? Jadi kalau kita dapat hadir, kita hadir. Tak dapat hadir, kita pun jawab dengan WhatsApp juga, baru kita dapat hadir. Minta maaf lah kerana tak dapat hadir, kan? Jadi ini dikatakan sebagai satu ibadat juga dalam hak-hak berjiran.
Kemudian yang ketiga dia kata, wa in marid muttahu. Jika dia kata, jika dia sakit, engkau kena jenguk dia, kena ziarah dia. Ni maknanya kalau saudara kita sakit, jiran kita tu sakit, ya, maka kita kena ziarah dia, ya, kena melihat dia, keadaan dia macam mana dan sebagainya. Itu merupakan sebagai satu ibadat juga, hak bagi seorang Islam untuk nak mendapat pahala, di mana pahala itu, ya, akan menjamin keselamatan kita di hari akhirat, yang mana kita tahu dulu bahawa Allah tak akan melihat orang yang tak melakukan hak-hak yang berjiran ini, ya, kerana dia juga merupakan sebagai tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sakit, kita kena ziarah dia, ya. Jadi banyaklah hari ini kita tengok program-program masjid kita pun ada kita buat, ya. Bila orang tu uzur sakit, kita pergi ziarah, jawatan kuasa masjid pergi ziarah. Ini dikatakan hak berjiran, ya. Jadi bagi semangat dia dan sebagainya, beri bantuan dan sebagainya, ya, kerana dia menghadapi dalam keadaan sakit. Kecuali Covid ni lah, ya, tak boleh ziarah, kan. Tu kena ikutlah dia punya SOP dia, ya. Tak boleh kita ziarah. Jadi kalau dia sakit, maka kita kena pergi ziarah dia, pergi tengok dia, pergi ziarah dia. Okey, itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat dia kata wa insti'ani bika a'nanta, iaitu jika minta tolong engkau, ya, maka tolong. Jika minta tolong ni banyak hal lah, ya. Mungkin tadi bab pertama bab hutang tadi kan dia katakan, mungkin dalam segi keuangan, mungkin pertolongan dari yang lain, ya. Mungkin kita katakan tolong hari ini Covid, mungkin pesan barang ke, ya, mungkin kita pesan barang, tolong dia, ya, dia pesan barang kepada kita untuk pergi kedai beli barang sebagainya, ya. Jadi banyak pertolongan lah yang kita boleh buat, ya. Jadi kita tolong dia dalam segala hal lah, maksudnya, ya. Mungkin buruh hutang tadi pun tolong juga, kan. Tapi itu tolong berdasarkan kepada ganti balik, kena bayar balik, kan. Dia kena bayar hutang tu, kan. Ini dalam bab hutang kita akan bincang yang lain, ya. Tapi dalam hal ini maksudnya kita tolong tak berdasarkan kepada macam hutang tadi, tolong kerana ikhlas kita saja, ya, kerana keikhlasan kita itu kita tolong dia, ya. Mungkin nak menyiapkan rumahnya yang tak siap ke, mungkin kita boleh tolong dia. Kalau kat kampung dulu, ya, kita gotong royong, tolong menolong antara satu dengan yang lain untuk siapkan rumah orang dulu, kan. Mungkin itu dikatakan. Kemudian yang keempat, ya. Kemudian yang kelima dia kata wa in asabathu musibatun azzaitahu. Jika sekiranya dia didatangi musibah, mungkin kemalangan dan sebagainya, ya, jadi kita kena, orang kata, bagi dia, ataupun lebih murah kita azzaitah, kita kena takziah lah, ya, takziah, bagi keseronokan kepada dia, atas kesusahan tu maka kita bagi keseronokan, takziah kepada ucapkan takziah kepada dia kerana dia menerima musibah, kan. Jadi macam hari ini, ya, ramai yang terlibat dengan Covid dan sebagainya, jadi kita ucapkan takziah kepada mereka, bagi semangat supaya dapat bersabar, ya, bertahan, ya, memperkuatkan diri untuk menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Sebab orang-orang yang beriman tu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi macam kita ni dengan Covid ni satu ujian, ya. Bagi orang yang tak kena Covid pun kadang-kadang ujian juga, ya. Nak semangat nak datang ke masjid, kan. Kita katakan nak datang ke masjid, nak bersolat berjemaah, kan. Tapi tak boleh, hanya boleh 5 orang saja ikut SOP-nya, kan. Itu pun merupakan satu, orang kata, ujian juga, ya. Nak tengok ujian kepada kita untuk kita ni beriman atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya itu yang ke 5, ya.
Kemudian yang keenam, ya, yang keenam dia kata wa in asabathu khairun hanna'tah. Hanna'tahu. Apabila dia ni didatangi, orang katakan kebaikan, ya, dia dapat berita kebaikan, ya, keseronokan kita katakan, naik pangkat kita katakan, ya, apa sajalah yang berkaitan dengan kebaikan, ya. Jadi kita hanna'tahu, kita ucapkan tahniah kepada dia, kita bergembira bersama dengan dia kerana dia mendapat kebaikan, dia mendapat kebaikan. Ya, mungkin dia boleh pergi haji ke kita katakan, ya, dapat menunaikan umrah kan, kita ucapkan tahniah kepada dia, ataupun mungkin dapat anak, ya, mungkin dapat menantu, ya, mungkin dapat mengadakan majlis walimatul urus kan, sebelum ni kan, sekarang ni tak ada lagi kan, tak boleh lagi, ya. Jadi kita ucapkan tahniah atas kejayaan itu. Mungkin anak kita lulus peperiksaan ke dan sebagainya, ya, kita boleh ucapkan tahniah kan. Ini jiran kita lah yang berkaitan dengan jiran. Tengok dia beli kereta baru ke kita katakan, kita ucapkan tahniah, kan. Bukanlah makna kita ada pandangan-pandangan lain yang tadi, yang tak baik kan, kita katakan ucapkan tahniah, ya. Kenapa? Mungkin dengan kejayaannya itu kita dapat bersama-sama untuk menikmati, orang katakan, nikmatnya, ya, mungkin dapat menaikinya kan, kenderaannya dan sebagainya kan. Okey, itu yang ke 6, ya, yang ke-6, ya. Kemudian yang ke-7, yang ke-7 dikatakan wa in mata syahidtahu, bila dia mati, bila dia mati kena hantar dia ke kubur, kan, kena iringi jenazahnya ke kubur syahidtah, ya. Maksudnya bila mati engkau antar jenazahnya, ke mana? Ke kubur untuk dikebumikan, ya. Ini hak berjiran, ya. Tuntutan, ya, dia bukan satu fardu, ya, fardu kepada kita bukan fardu ain, tapi dia merupakan fardu kifayah yang mana ia dituntut, ya, supaya kita melakukan ini. Itu yang ke-7, itu yang ke-7. Maksudnya kita kena pergi ziarah dia lah bila dia menati. Kalau orang Jawa kata apa? Layat, ya, layat orang kata, ya. Orang kata lah, saya duduk kahwin dengan orang Jawa kan, dia tanya, tak pergi layat ke? Pergi layat apa dia fikir kan? Rupanya layat tu pergi ziarah orang mati, ya. Orang mati, layat dalam bahasa Jawanya kan. Okey, seterusnya kita tengok pula yang ke-8, ya. Yang ke-8. Yang ke-8 iaitu dia katakan wa in ghaba tahu, maksud hafiz tahu, bila dia ghaib, kita kena jaga. Maksudnya di sini bila dia tak ada rumah dia, mungkin balik kampung lah. Tapi dalam Islam dituntut, ya, sebagai hak berjiran, bukan kita nak jaga tepi kain orang, bukan kita nak jaga hak orang. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk jaga saudara kita. Tak kiralah dia tu sama ada dia Islam ke ataupun dia bukan Islam, seperti yang kita faham sebelum ini, kan. Dulu kita tengok dalam TV kita ada, dia kata apa, orang memberi kita merasa apa, ya, silakan, tu kejiranan dia kata, masa kejiranan. Sekarang ni tak keluar lagi dah, iklan tu, ya. Dulu keluar iklan tu, kan. Iklan yang berkata itu berkaitan dengan tuntutan, kan. Jadi mungkin isteri itu redha, itu juga satu pengorbanan isteri kepada dia, kan. Tapi ada juga, ya, yang berlaku. Tapi ada juga yang berlaku ditinggalkan begitu, ya. Lepas tu tak ditinggalkan makanan dan sebagainya, terdatang rumah minta bantuan dan sebagainya, kadang-kadang pergi kutip pucuk-pucuk ubi dan sebagainya, kan. Ini berlaku juga, kan. Ini kadang-kadang sebahagian kecil berlaku, ini kadang timbul masalah, kan. Jadi kita kena pergi tengoklah, maksudnya dalam hal ini hak berjiran dia keluar, dia tak ada rumah, kan. Ini berlaku, jadi kita kena bantulah, tengok dia keadaan dia, ya. Ceritakan kepada kita 9 perkara yang kita boleh lakukan, ya, kepada jiran kita, ya. 9 perkara tadi, iaitu kalaulah kita kat sini dia kata
disebut wala tu'zihi biqanari qidratika illa an tuhdi ilaih. Maksudnya dan jangan engkau mengganggunya dengan baunya makanan. Jadi bila kita masak makanan tu bau, kan? Bau makanan itu, ya. Kecuali jika memberikan hadiah dari makanan itu kepadanya. Kecuali kalau kamu bagi makanan tu, kau bau orang sebelah bau durian itu, kan. Jadi kita kena bagi. Maksudnya dalam hal ini kita tak boleh, maksudnya mengganggu dia dengan tanpa kita bagi dia sedikit. Kita kena apa? Kena bagi. Jadi sebab tu dia kata dalam hadis yang lain, dia kata kalau kita masak tu, ya, biar banyak kuah, tak apa, kan. Jadi supaya kita dapat bagi, dapat bedak, kan, kita kata biar banyak kuah dan sebagainya. Kita nak begitu. Jadi lebih-lebih kali kalau yang berbau lah, misalnya buah durian itu berbau, kan. Jadi ini mungkin kalau dekat kampung kita ni tak kisah sangat lah, sebab masing-masing dengan santan ataupun dengan pulut durian santan ataupun pulut durian air garam. Sampai ramai tu, kan, tengok, kan. Saya tengok dalam satu video Ustaz Mahfuz, YB Mahfuz tu, dia makan durian macam tu lah. Saya tengok, kan, dia gaul tu, kan. Jadi isteri saya dulu mula-mula sampai ke rumah saya, tengok keluarga saya makan durian macam tu, dia tak lalu makan. Dia tak lalu makan, dia kata. Dia tak nak tengok lagi makan durian macam ni, tak lalu makan, dia kata, kan. Jadi ini berlaku yang kita boleh lakukan, dan pasti kita kena berhampiran dengan rumah kita, ya. Jadi dia juga merupakan satu tambahan kepada ibadat kita, iaitu ibadat dalam hal ibadat yang wajib seperti solat, semayang dan sebagainya. Ada kadang-kadang orang dia semayang okey, ibadatnya okey, tapi bila dalam keadaan komunikasi, kata dalam keadaan komuniti yang macam ini, dia kurang, dia mengasihkan diri, kan. Jadi ini dituntut, maknanya kita dituntut begitu. Maksudnya kita bacakan tadi iaitu 9 perkara yang boleh